Dalam objektif pembelajaran yang ketiga untuk sesi ini, kita akan melihat proses bagaimana untuk membentuk perenggan, bagaimana membentuk kenyataan topik dan membentuk huraian kenyataan. Objektif ini berkait rapat dengan pembinaan perenggan dari perenggan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Setiap perenggan perlu ada komponen-komponennya yang tersendiri. Dalam membentuk perenggan, setiap perenggan mesti mempunyai kenyataan topik. Ayat pertama dalam perenggan itu mulakanlah dengan kenyataan topik. Lepas itu, sambung dengan huraian kenyataan 1, huraian kenyataan 2, huraian kenyataan 3 beserta dengan contoh-contoh yang menyokong kenyataan topik dalam perenggan berkenaan. Apakah itu kenyataan topik? Dalam sesuatu perenggan, ayat pertama adalah ayat kenyataan topik. Ia memperkenalkan topik berkenaan dan memaklumkan kepada pembaca, memberikan hala tuju kepada pembaca. Apakah intipati topik yang akan dibincangkan dalam perenggan itu? Selepas itu, ia diikuti dengan huraian kenyataan yang akan menyokong kenyataan dan menerangkan kenyataan itu dengan lebih terperinci lagi. Huraian kenyataan termasuklah definisi, penerangan dan contoh-contoh yang sesuai. Dalam sesuatu perenggan, ayat penutup tidaklah wajib. Ia terpulang kepada penulis masing-masing. Ayat penutup boleh disampaikan dalam beberapa kaedah, misalnya berbentuk ramalan. Industri otomobil akan berubah dan tidak lama lagi semua orang akan memandu kereta yang mesra alam. Ada ayat penutup yang bersifat pendapat. Saya berpendapat bahawa pembelajaran bahasa asing memberikan banyak kelebihan ataupun tugasan esei ini menyokong pendapat yang mengatakan bahawa pembelajaran bahasa asing memberikan lebih banyak kelebihan. Ada juga ayat penutup yang berbentuk pengulangan kenyataan topik. Justru adalah penting untuk merancang pengurusan masa dengan berkesan. Tadi kita bincangkan komponen perenggan. Kita lihat komponen esei. Esei terdiri daripada 5 komponen. Komponen pengenalan, komponen perenggan, komponen perenggan dan juga komponen penutup. Berapa banyak perenggan yang perlu ditulis terpulanglah kepada panjangnya tugasan esei yang dikehendaki. Setiap esei perlu ada pengenalan. Pengenalan ini biasanya datang dengan kenyataan tesis. Kenyataan tesis merujuk kepada hujah utama dan idea utama yang menyokong keseluruhan struktur esei berkenaan. Dalam pengenalan, letakkanlah idea hujah anda. Misalnya, pengurusan masa yang baik akan memberikan banyak kelebihan. Dalam perenggan yang seterusnya, kita letakkan perenggan kenyataan topik 1. Perenggan yang kedua ini akan bermula dengan ayat yang menyokong kenyataan tesis dalam pengenalan.
Okay, dalam perenggan yang kedua, semua fakta, semua penerangan perlulah berpusat kepada satu idea sahaja, iaitu pengurusan masa yang baik, membantu cara hidup yang tersusun. Perenggan yang ketiga fokuskan kepada kenyataan topik 2, iaitu pengurusan masa yang baik, mengurangkan tekanan. Perenggan yang ketiga, perenggan kenyataan topik 3. Kita nak fokuskan kepada kenyataan topik 3 sahaja, iaitu pengurusan masa yang baik, meningkatkan produktiviti. Jadi dalam satu rangka esei, perenggan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya perlu ada kenyataan topik yang kedudukannya adalah dalam ayat pertama setiap perenggan. Okay, apabila pemeriksa membaca ayat pertama perenggan itu, pemeriksa sudah dapat tangkap apakah yang bakal disampaikan oleh perenggan berkenaan. Setiap perenggan akan menyentuh satu aspek pengurusan masa dan fakta-fakta setiap perenggan juga tak bolehlah bercampur aduk. Okay, sekiranya dalam perenggan 2 kita katakan pengurusan masa yang baik membantu cara hidup yang tersusun, maka fakta-fakta dalam perenggan ini perlulah menjurus kepada arah cara hidup yang tersusun beserta dengan contoh-contoh yang sesuai. Perenggan yang ketiga, pengurusan masa yang baik mengurangkan tekanan. Semua penerangan dalam perenggan ini perlulah menjurus kepada pengurangan tekanan sahaja. Fakta-fakta lain yang tak berkaitan tidaklah boleh dimasukkan ke dalam perenggan ini. Okay. Perenggan yang keempat, semua perbincangan hanya relevan dan menyentuh tentang pengurusan masa yang baik, meningkatkan produktiviti sahaja. Perbincangan, fakta, contoh yang tak berkaitan dengan produktiviti tidaklah boleh dimasukkan dalam kenyataan topik ini dalam perenggan ini. Akhir sekali, komponen esei terdiri daripada komponen penutup. Komponen penutup ini perlulah menguatkan sekali lagi kenyataan tesis pada pengenalan bahawa pengurusan masa yang baik sememangnya memberikan banyak kelebihan. Jadi dalam satu tugasan esei adalah sangat sistematik dari aspek pengenalan hinggalah ke aspek penutup. Ini adalah contoh yang pertama mengenai pembentukan struktur esei. Ini adalah contoh yang kedua pula. Okay, bagaimana menstrukturkan esei mengikut komponen-komponen ini. Okay. Dalam contoh yang kedua, ia adalah mengenai penggunaan Facebook mempunyai beberapa kelemahan sekiranya digunakan secara berlebihan. Jadi kenyataan ini adalah kenyataan tesis, adalah hujah utama dan idea utama seluruh esei ini. Dalam perenggan kedua, ketiga, keempat, ia perlulah menyokong kenyataan di pengenalan. Okay. Dalam perenggan seterusnya, perenggan kenyataan topik 1, untuk perenggan yang kedua, letakkan kenyataan topik ini pada ayat pertama bahawa Facebook mendedahkan maklumat peribadi pengguna sebagai kelemahannya sekiranya digunakan secara berlebihan. Dalam perenggan yang seterusnya, mulakan dengan
kenyataan topik. Kedua, satu fakta yang baru lagi iaitu Facebook membawa kepada ketagihan internet. Dalam peringkat yang seterusnya, mulakan dengan kenyataan topik dengan idea yang jelas, dengan hujah yang jelas bahawa Facebook mendedarkan pengguna kepada risiko penipuan dan juga jenayah cyber. Jadi kita lihat dalam setiap esei ini, rangkanya adalah dalam setiap peringkat ia menyokong kepada kenyataan tesis dalam pengenalan.